Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita rafa'kan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala pada malam ni dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita sambung kepada kitab Matan Safinatun Najah. Dan malam ni kita sambung kepada perkara yang diharamkan ke atas orang yang datang haid. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid darain amin. Wa yahrumu bil haidi asyratu asya'a. As-salatu wa tawafu wa massul mashafi wa hamluhu wal lubsu fil masjidi wa qira'atul qur'ani was sawmi wat talaqu wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Dan diharamkan dengan sebab haid itu ada 10 perkara. Jadi ini khusus bagi orang perempuan, dan kita orang laki-laki pun kena tahu benda ini. Dia haram ke atas orang perempuan dan juga kadang-kadang dia haram juga ke atas kita. Contohnya bersetubuh haram ke atas perempuan dan juga haram ke atas orang laki-laki. Jadi 10 perkara ini kena maklum. Dan ada tambahan juga, cuma yang disebut di sini ada 10. Jadi apabila seorang perempuan itu datang haid, maka haramlah ke atas dia melakukan 10 perkara ini. Tapi bukan khusus pada orang perempuan saja, tapi boleh berlaku juga kepada orang laki-laki, yang kita akan jumpa nanti selepas pada ini. Jadi yang pertama sekali haram ke atas orang perempuan ialah as-salah, semayang. Tak boleh orang perempuan yang datang haid semayang. Dalam keadaan dia datang haid, kalau dia semayang, hukumnya haram dan berdosa. Walaupun dia rajin. Saya rajin Ustaz, saya nak semayang juga datang haid, haram hukumnya. Tak semayang tu dapat pahala, semayang tu dapat dosa. Sebab tu agama ni bukan kita boleh fikir dengan akal. Kalau kita fikir dengan akal, eloklah semayang, ada rajin semayang. Tapi Allah Ta'ala kata jangan semayang time tu, kita tak buat tu, itulah yang dapat pahala. Bila kita buat, dapat dosa. Jadi syaitan ni antara kerja dia tazinul batil. Dia bagi nampak benda batil itu jadi comel, jadi cantik. Benda batil ni maknanya benda yang Allah Ta'ala haram. Termasuklah semayang waktu haid. Allah Ta'ala haram. Tapi kadang-kadang syaitan ni tuan-tuan semua, terutama sekali orang-orang yang baru nak insaf, baru-baru nak bertaubat, baru-baru nak masuk di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dia tak belajar ilmu fiqh. Orang yang paling disukai oleh syaitan ialah orang yang jahil ilmu fiqh. Sebab itu Nabi SAW sebut, la faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Seorang faqih, orang yang faham ilmu fiqh, lebih susah kepada syaitan, lebih dibenci oleh syaitan daripada 1000 orang abid, orang yang buat ibadat tapi jahil. Sebab orang yang buat ibadat dalam keadaan jahil, senang je syaitan belik dia. Sekejap dia, pusing-pusing sekejap dia habis. Dia tak tahu pun benda tu haram. Jadi haram, jangan kita semayang waktu datang darah haid. Baik, kalau dah berhenti darah haid, dah bersih, ada orang ni dia rajin, dia berhenti dah darah haid, dia rajin, dia nak qada semayang tu 7 hari dia tak datang darah haid tadi, dia nak qada. Apa jadi? Kata ulama, makruh qada itu. Dan ada juga yang kata haram. Qada pun tak boleh, sekurang-kurangnya makruh, maknanya tak disuruh pun qada. Rajin macam mana pun jangan semayang waktu datang haid. Yang kedua, wat tawafu, yang kedua ialah tawaf. Perempuan yang dalam keadaan darah haid, dia tidak boleh tawaf. Kalau dia tawaf, tawafnya tidak sah.
Ini dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kena ambil perhatian bagi orang yang mengerjakan umrah dan juga mengerjakan haji. Sekiranya dia tawaf dalam keadaan haid, maka dia kena taklid kepada mazhab yang lain. Kalau tidak, dia masih dalam keadaan ihram. Dalam mazhab Abu Hanifah, tawaf dalam haid sah, tapi kena bayar dam. Apa makna sah? Maknanya umrah dia tu dah sah. Dia dah tahlul tu selesai. Maknanya dia keluar daripada ihram. Lepas tu dia boleh bersetubuh dengan suami, dia boleh pakai wangi-wangian dan sebagainya, pantang larang tu tak ada ke atas diri dia. Tetapi tawaf ketika dalam keadaan haid, hukumnya haram, tapi umrahnya dah sah. Itu macam tu. Dan dia kena bayar dam. Dia kena bayar dam. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tawaf tak sah. Bila tawaf tak sah, sa'i pun tak sah. Kalau orang buat umrah. Bila sa'i tak sah, tahlul pun tak sah. Tahlul tak sah, tuan-tuan semua mana dalam ihram lagi. Maka tuan-tuan semua apa nak buat? Jadi dia kena tunggulah. Tarikh penerbangan dia nak habis dah. Maka kalau macam tu, dia kena keluar balik dalam keadaan tak sempurna umrah dia. Dan dia kena bayar dam ihsar. Sekiranya dia tidak niat bersyarat. Niat bersyarat. Kalau dia niat bersyarat, tak apa. Tuan-tuan belajar dalam kursus umrah, niat bersyarat. Itu antara cara-cara untuk mengelakkan daripada kita duduk dalam keadaan ihram, tak boleh nak tawaf. Sebab apa? Sebab dalam keadaan haid. Jadi tawaf dengan semayang ni sama. Bila tawaf semayang tak boleh, tawaf pun tak boleh. Cuma beza antara tawaf dengan semayangnya satu saja. Tawaf boleh bercakap, semayang tak boleh bercakap. Jadi tengah semayang tak boleh bercakap, tapi tengah tawaf boleh bercakap. Tapi kalau semayang kena tutup aurat, tawaf pun sama. Semayang kena ada wuduk, tawaf pun sama. Semayang kena menghadap kiblat, tawaf pun sama, cuma dia hadapnya belah kiri ke arah Kaabah. Kan? Semayang kena ada wuduk, tutup aurat dan sebagainya, sama. Tawaf dengan sama. Cuma semayang tak boleh bercakap, tawaf boleh bercakap. Tengah-tengah tawaf boleh sembang-sembang dengan orang sebelah. Ni kita ke mana? Nasi Arab ke apa kata dia? Cakap, tengah ada tawaf tu dia bercakap boleh, tak ada masalah. Boleh kata dia. Kita try nasi Arab lain pula lah kata dia. Biasa dah makan nasi Arab kambing. Habis tu nasi Arab pula. Nasi Arab dog pula kata dia. Boleh, tak ada masalah. Sambil-sambil tawaf dia sembang. Tapi tengah semayang mana boleh? Kan? Member Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar. Tanya member sebelah. Ngerti mana kita? Mana boleh? Semayang sunat pun tak boleh. Apatah lagi semayang wajib. Itu beza antara tawaf dengan semayang. Perkara yang ketiga, haram ke atas orang yang datang haid ialah masul mushaf, iaitu pegang Quran, mushaf. Pada kuliah yang lepas saya dah sebut apa maksud mushaf. Mushaf ni ialah ma kutiba lid-dirasah, suatu benda yang ditulis ayat Quran padanya dengan tujuan untuk dipelajari dan dibaca. Itu dipanggil mushaf lah. Walaupun selai saja, sekeping saja, ataupun beberapa ayat saja, itu dikira mushaf. Jadi surah Yasin tu, itu mushaf lah. Sebab surah Yasin tu ditulis untuk dibaca. Walaupun orang kata bukan mushaf ni, tak penuh Quran. Tak, bukan tu maksud mushaf di sini, suatu ayat Quran yang ditulis dengan tujuan untuk dibaca dan dipelajari. Yang ni yang di dinding ni surah Al-Hasyri ni, wallahu alladzi la ilaha. Tulis tu untuk apa tuan-tuan? Baca ke untuk apa? Untuk bacalah. Kan? Tulis kat dinding masjid. Ini tak ada wuduk pun haram disentuh. Tu mushaf lah tu. Walaupun bukan Quran sebiji macam tu. Apa sahaja yang ditulis dengan tujuan untuk dipelajari dan dibaca. Cikgu sekolah, ustazah, ustaz, dia tulis ayat Quran, dia tulis. Dah tertulis tu depan anak murid. Dia tulis tu tujuan untuk apa tu? Untuk dipelajari lah tu.
Kemudian dia nak sentuh, lepas tu tak ada wudu. Ni haram lah. Sebab tu ditulis untuk dibaca. Berbeza ditulis kerana azimat. Buat tulis ayat Quran, tulis, lipat-lipat, letak dalam poket. Jadi tak ada wudu duduk dalam poket, tak ada wudu pegang-pegang apa semua, tak apa. Sebab itu bukan ditulis untuk dibaca. Itu sebagai tangkal dan azimat. Boleh ke buat tangkal azimat? Itu bab lain. Ni nak cerita tentang hukum pegang tu. Buat tangkal azimat tu pula perbincangan bab lain pula. Okey? Itu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, macam tu. Apa saja yang ditulis dengan tujuan untuk dipelajari dan dibaca, itu mushaf lah. Sebab tuan-tuan kena faham, mushaf sebiji seketul macam ni tak ada di zaman Rasulullah. Zaman Rasulullah ni semua ayat Qurannya ada sana sikit, sini sikit, berasing-asingan. Jadi yang nak dipegang tu tak ada ismayang tu haram tu, takkanlah hukum tu tak ada di zaman Rasulullah. Sebab Quran sebiji tak ada. Orang kata tak boleh pegangnya yang Quran sebijinya. Habis tu Quran sebiji zaman Rasulullah tak ada. Hukum ni datang bila mana? Yang mana bila Sayyidina Umar nak pegang Quran, adik dia marah sebelum Islam tu, dia kata kau tak berwuduk jangan pegang, kata dia. Jadi maknanya bukanlah semestinya sebiji ni, ramai orang faham yang sebiji ni. Tak bukan je. Walaupun satu baris ayat sekalipun. Tapi ditulis untuk dibaca dan dipelajari, kira mushaf. Yang keempat, wa hamluhu, dan pegang Quran. Bawa Quran. Walaupun bawa itu di dalam poket. Contoh ayat Quran ni tulis kat kertas, ada kertas ni Quran, tulis untuk dibaca. Kita pun masuk ni. Kita membawa. Ini kira bawa lah hamdul Quran. Kita bawa Quran. Walaupun dalam poket tak ada sentuhan kita. Itu dikira juga. Dikira haram juga kalau dalam keadaan haid. Kalau bawa dalam beg, kalau bawa Quran saja, haram. Kalau bawa berserta dengan benda lain, dan kita niat bawa benda lain juga, itu tak haram. Dalam beg kita, makcik-makcik bawa handbag. Dalam handbag ada Quran. Dan dalam handbag juga ada benda lain, ada alat makeup, ada apa, macam-macam lah. Kan, dalam beg perempuan ni macam-macam ada. Jadi, dia pun bawa. Masa dia bawa tadi, dia niat bawa Quran dan benda lain, ataupun bawa benda lain saja. Maka pada waktu itu tidak haram. Sebab ada benda lain. Kalau bawa Quran saja, haram. Walaupun benda lain tu ulama kata benang, apa benda, jarum sebatang, jarum jahit tu. Masuk beg satu, kita bawa beg apa benda ni, beg bawa ni, beg bawa Quran tu, tak ada wudu. Tapi dalam tu ada jarum sebatang aja. Kita niat bawa jarum dan bawa Quran. Okey. Tak haram dah. Tak perlu besar barang tu. Jarum sebatang pun dah memadai dah. Tapi kalau bawa Quran saja, haram. Itu dah disebut pada kuliah yang lepas. Okey, ini kena faham ni. Bila haram, dosa lah, dosa. Habis tu kena campak gitu lah Ustaz. Dah lah. Pergi letak tempat elok-elok dulu. Kan? Kemudian, tinggalkanlah benda tu. Kalau datang haid, tiba-tiba datang haid, mengejut. Baik, yang kelima, wal-lubsu fil masjid. Duduk dalam masjid. Orang yang datang haid tak boleh duduk dalam masjid. Ijma' 4 mazhab, bukan mazhab Syafi'i saja. Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sepakat ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, 4 mazhab, orang yang datang haid tak boleh duduk di dalam masjid. Ada orang kata boleh? Tak tahulah saya. Saya pun pening. Ada orang kata boleh orang haid duduk dalam masjid. Saya pun pening. Tak tahu mazhab apa pakai tu. Tapi 4 mazhab tak boleh. Orang haid tak boleh duduk dalam masjid. Bukan isu kotor masjid. Isu dia datang haid. Kotor masjid tu bab lain pula. Yang akan kita sebut di bawah nanti. Duduk dalam masjid tu. Sama orang berjunuk. Orang junuk lepas dia bersetubuh, dia belum mandi wajib lagi, dia datang duduk dalam masjid. Ada kotor apa dia? Ada menitik apa? Tak ada menitik apa, tapi duduk dalam masjid.
wala junuban, kata Allah Ta'ala dalam Quran, illa abiri sabil. Tak boleh orang junub duduk dalam masjid. Pangkal ayatnya, wala taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil. Jangan orang yang mabuk di permulaan Islam mendekati tempat semayang. Maksudnya orang mabuk dia tak boleh semayang sehinggalah dia tahu apa yang dia sebut. Mana hilang mabuk dia tadi. Ini permulaan Islam. Minum arak boleh, tak haram lagi. Tapi nak semayang kena hilang mabuk dulu. Tu ayat Quran tuan-tuan semua. Sebab tu baca tafsir ni kena faham, kena berguru. Tengok ai boleh pula mabuk nak semayang, kata dia. Ayat tu dah nasakh. Tapi ada dalam Quran. Awal Islam boleh minum arak, tapi tak boleh nak semayang. Kena tunggu dulu sedar elok, jelas. Wala junuban, dan juga orang yang berjunub dia tak boleh masuk ke tempat semayang tu masjid illa abiri sabil, melainkan lalu je. Dia masuk pintu ni lalu keluar. Itu bukan duduk. Tu lalu abiri sabil. Jadi orang berjunub dia ada kotor apa? Quran sebut tak boleh duduk dalam masjid. Jadi haid pun bukan masalah dia kotor tu, dia masalah sebab dia haid. Itu kena faham. Masalah sebab dia datang haid, walaupun dia ikat tak menitik tak apa. Orang kata, saya tak menitik apa Ustaz, kemah punya pakai ni. Yang harga ribu-ribu punya. Tak kira lah harga ribu ke tak ribu, tak menitik ke tak menitik, pasal dia haid tu. Itu adalah 4 mazhab. Jadi sebab tu seeloknya lah kalau ada kuliah muslimat, kita buat di dalam dewan ataupun tempat yang asing daripada dewan masjid. Takut-takut muslimat tu datang haid. Jadi dia pun masuk dalam masjid. Ini sepakat mazhab 4. Tak boleh, saya pun tak dah cari jugalah, tak ada 4 mazhab. Takut ada khilaf ke apa, tak. Ini 4 mazhab, tak boleh duduk dalam masjid orang-orang yang datang darah haid. Habis tu kalau banjir Ustaz, banjir itu darurat. Darurat bangkai pun boleh makan tuan-tuan semua. Kan? Macam banjir contoh bawah ni. Nak masuk masjid boleh kata Ustaz. Saya datang haid, masuklah. Dah rumah tenggelam. Itu darurat. Darurat, bangkai, ada bangkai kat depan. Tak ada makanan, nak mati dah ni. Boleh makan. Tapi makan untuk hidup je lah. Jangan simpan 2, 3, 4 hari pula. Esok makan lagi. Makan untuk lapar time tu dah kejap berhenti lah. Tunggu lapar pula. Lapar yang memang tak boleh hidup. 2, 3, 4 hari lepas tu, makan pula. Ini dia buat macam biasa. Sarapan pagi, makan tengah hari, menu petang, makan tengah malam, semua bangkai belaka. Kata dia apa? Lapar, kata dia. Tak boleh lagu tu. Jadi sama, ada orang tanya masa banjir pun ni kan, di Shah Alam pun semua ni, banyak masuk berlindung kat masjid. Jadi tanya, boleh tak perempuan masuk dalam masjid dalam keadaan haid? Itu tak ada masalah sebab darurat. Yang ke seterusnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ke-6, wa qiraatul Qur'ani, membaca Quran. Haram pada perempuan yang datang haid baca Quran dengan niat Quran. Dengan niat Quran. Ada pembaca Quran dengan niat zikir, boleh. Baca Quran dengan niat wirid, boleh. Baca Quran dengan niat sebagai benteng diri, boleh. Kita biasa baca ayat kursi pagi petang. Sebab ada ustaz bagi tahu, kalau nak benteng diri daripada sihir dan sebagainya, baca ayat kursi setiap pagi dan setiap petang, ataupun 7 kali pagi atau 7 kali petang. Kita doa amal sentiasa sebagai tahassun. Tahassun itu makna kubu kita, benteng kita daripada ditembusi musuh-musuh yang tak nampak inilah, jin, syaitan dan sebagainya. Tiba-tiba datang darah haid, boleh tak baca ayat tu tadi? Boleh, tak ada masalah, sebab itu bukan dengan niat membaca Quran, itu niat sebagai zikir dan juga hisnun, kota ataupun benteng diri. Jadi boleh baca maksurat walaupun dalam keadaan haid. Cuma tak boleh nak pegang lah, sentuh ayat Quran tu. Bahagian ayat Quran, maksurat depan tu ada ayat Quran.
belakang tu zikir Nabi. Zikir tak ada masalah. Hak depan tu, bahagian Quran tu tak boleh sentuh. Dan tak boleh pegang. Baca tak apa dengan niat zikir ataupun dengan niat kota ataupun pelindung diri kita. Perempuan nak naik kenderaan, dia nak baca dalam keadaan dia haid. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat Quran tu, doa naik kenderaan. Adakah apabila dia datang haid, naik kereta tak baca doa? Tak ingat dah doa. Apabila dia kata doa lain tak ingat. Doa ni satu je ingatnya naik kenderaan. Memang ada lagi doa naik kenderaan lain. Tapi dia ingat satu je. Jadi dia pun dengar kata tak boleh baca Quran ni. Dalam keadaan haid. Naik kenderaan. Tapi dia nak baca doa juga. Macam mana? Boleh baca. Tak perlu tukar. Ada orang dia tukar. Allahumma barik lana fima razaqtana pula naik kenderaan. Sebab dia kata subhanalladzi ayat Quran. Tak payah Allahumma barik lana. Baca je. Nak buat apa tukarnya? Memang boleh dibaca. Sebab apa? Sebab itu adalah niat zikir. Apa saja yang diniat dengan zikir boleh. Termasuklah ustazah-ustazah yang mengajar Quran. Anak murid baca depan dia tu. Hak salah dia tegur sepatah-sepatah. Itu tak apa. Itu dengan niat bukan baca Quran, niat tegur. Itu tak apa. Tidaklah ketat sangat agama kita ni. Jadi sampaikan ustazah-ustazah yang mengajar Quran dan sebagainya kena ambil MC time datang haid. Tak? Jadi mudir tanyalah, pengetua tanya. Apa tak datang mengajar ustazah? Saya datang haid, tak boleh mengajar Quran. MC, kata dia. Sebulan MC. Tiap-tiap bulan MC 7 hari. Macam mana? Dibolehkan. Okey, baik. Selesai di situ. Yang seterusnya, wassaumu, dan haram kata perempuan haid itu puasa. Bukan tak makan, niat tu haram. Tak makan tak apa. Kita niat puasa. Darah haid tu ada, kita pun malam niat puasa. Haram. Saja aku puasa esok hari, bulan Ramadan, fardu ataku kerana Allah Ta'ala. Niat tu macam tu haram. Makan tak makan tu tak kisah. Sebab tuan-tuan semua, makan tak makan tak menentukan dia puasa atau tidak. Tak semestinya kena makan. Tak apa tuan-tuan semua. Contoh setengah orang-orang tua dulu kan dia malu. Orang dulu malu, orang sekarang kurang malu. Macam-macam dia boleh buat. Unboxing bini lah macam-macam. Saya macam orang tanya saya, ada orang tanya saya, apa hukum unboxing bini isteri Ustaz? Saya dengar boxing ni. Kita tak reti unboxing ni. Tak pernah buat review apa benda. Dia pun tunjuklah macam ni, dia kata macam unboxing barang ni. Kita beli buka kotak tunjuk. Oh, macam tu. Ingatkan boxing tomoy tai dengan bini memang haram lah. Apa boxing bini pula? Rupanya buka apa benda. La haula wala quwata illa billah. Jadi ada orang perempuan, makcik-makcik, nenek-nenek kita dulu, dia kan pemalu orang dulu. Dia tak makan sehari. Dia tak tunjuk dia makan depan anak-anak. Saya ingat orang nenek saya dulu, mak saya dulu, kita tak tahu dia tak puasa. Dia bangun sahur dengan kita, dia buka puasa bersama dengan kita. Tak makan siang. Sebab malu nak cerita ke anak. Kalau anak tanya, mak tak puasa, mak suruh saya puasa, mak tak puasa. Lepas tu dia pun pergi keluar rumah. Sembang dengan kawan-kawan dia. Mak aku tak puasa, kata dia. Sebab itu tuan-tuan semua, kalau nak tahu rahsia rumah orang, tanya anak dia je. Budak dia bercakap betul tuan-tuan semua. Kalau nak tahu kan. Abah dengan mak macam mana? Gaduh hari-hari, kata dia. Tahu. Kawan tu sembunyi. Jangan cerita ke orang. Tanya anak, habis. Sebab tu tuan-tuan semua. Sebab tu kadang-kadang benda-benda jangan cerita ke anak, benda-benda rahsia. Jadi, kalau tak makan sehari suntuk, tak haram. Ada orang kata tak boleh, kena makan, kata dia. Kau datang makan. Tak semestinya makan. Yang haram tu ialah niat puasa tu haram. Masuk puasa di sini ialah niat. Sebab itu ada orang tak makan sehari suntuk. Kalau dia tak niat, jadi puasa tak tuan-tuan semua? Tak. Dia diet, tak makan. Dia makan sebelum subuh, dia tak makan dah. Sebelum subuh besok pula dia makan. Pasal apa? Diet. Nak kurus. Kurus kan? Sekarang semua orang nak kurus.
Macam-macam buat nak kurus. Jadi adakah dia dapat pahala puasa? Tak. Melainkan dia niat. Yang niat itu menjadikan puasa. Okey, jelas. Jadi sebab di sini biasanya ramai juga muslimat silap faham. Dia kata mesti kena makan. Bukan mesti kena makan. Yang haram ni adalah niat tu saja. Makan tak ada kisah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ke-9. Wattalaqu, haram menceraikan isteri di dalam keadaan tak haid. Ini haram kata suami. Jadi suami dia tak boleh ceraikan isteri dalam keadaan haid. Sebab apa? Sebab zalim pada isteri. Apabila seorang suami ceraikan isterinya dalam waktu haid, maka isteri itu tadi akan jadi panjang iddahnya. Jadi formula dia, kalau isteri diceraikan dalam waktu haid, maka tamat iddahnya apabila dia masuk haid yang keempat. Jadi ni haid, dia cerai dalam waktu haid ni, datang haid satu lagi, datang haid satu lagi, datang haid yang keempat, baru tamat iddah. Tapi kalau dia ceraikan isterinya dalam waktu suci, maka haid yang ketiga dah tamat iddah. Sekarang ni suci. 1 haid, 2 haid, hari pertama datang haid yang ketiga, tamatlah iddah. Isterinya dah boleh kahwin dengan orang lain. Jadi Islam dia tak nak darar, la darara wa la dirar. Tidak memudaratkan dan jangan membalas kemudaratan orang lain. Jadi tak boleh memudaratkan isteri. Isteri tadi, bila dah dicerai, mungkin dia perlukan, dia nak suami yang lain. Jadi panjang iddahnya. Jadi bila panjang iddah, dia kira dalam kategori menzalimi isteri tadi. Melainkan cerai khuluk. Cerai khuluk boleh. Cerai khuluk ni macam mana? Isteri tadi nak cerai, suami tak nak, dia nak, maka dia pun katalah kat suami dia, tak apalah abang, bercerailah saya bayar talak abang tu, abang nak berapa? Itu dia panggil khuluk. Jadi suami kata tak apalah, kau bayar 50,000 cukup boleh aku buat menikah lain satu lagi, mas kahwin apa semua. Bini dia duit banyak, okey, no problem, yang penting saya tak jadi isteri abang lagi ya. Dan benda ni memang berlaku di zaman Rasulullah. Dia panggil khuluk. Khuluk ni tebus talak. Bayar talak itu tadi. Jadi bayar talak ini oleh kerana memang perempuan tu nak dan dia nak segera berlaku, maka talak yang diceraikan dalam, talak yang dijatuhkan dalam waktu khuluk ni, dalam waktu haid, itu tidak haram. Khuluk dia tak boleh rujuk tuan-tuan semua. Dia tak boleh rujuk dah. Habis. Dia jadi bain sughra. Lepas dicerai tak boleh rujuk. Kalau cerai biasa ni, talak satu boleh rujuk. Tapi kalau khuluk tak boleh rujuk. Sebab apa tak boleh rujuk? Kalau boleh rujuk, naya perempuan. Dia dah bayar 50,000. Tengok-tengok, dekat Nabi Edah dia, suami pun rujuk. Aku rujuk engkau jadi isteri aku balik. Aduh, pening kawan tu. Aku dah bayar 50,000 jadi bini kau balik. Jadi sebab tu talak bain tak boleh dirujuk. Macam tu. Okey. Jadi kalau talak bain itu cerita talak lah. Tapi asasnya jangan diceraikan isteri dalam waktu haid. Haram. Tapi talak tu jatuh tak? Jatuh. Cuma suami tadi dapat dosa. Dosa zalim. Jatuh talak. Jadi ustaz mana boleh tengah marah nak tangguh-tangguh. Itulah Islam suruh tangguh dulu. Dia marah tu dia sekejap je sebenarnya. Sebab tu ulama kata al-ghadabu awwaluhu junun wa akhiruhu nadamah. Marah ni mula-mula gila, hujungnya menyesal. Sebab tu Islam buat macam tu. Tak boleh ni dalam waktu tangguh dulu. Tangguh 2-3 pagi dia sejuk tuan-tuan semua. Okey tu. Ya biasa time marah tu ya. Tapi kalau betul-betul tak nak hidup, dia bukan cerai kerana marah. Memang dah tak nak hidup. Jadi dia bagi talak pun dengan gentleman, tak apa. Saya memang tak boleh hidup dah. Jadi tunggu dulu sekejap, lagi habis awak haid. Okey. Jadi tunggu, memang dia memang tak nak hidup dah. Tunggu, memang dia jatuhkan talak. Itu betul-betul memang tak nak hidup bersama dah. Bukan pasal marah. Sebab kalau cerai pasal marah, itu jadi tu. Mula-mula tu gila, hujungnya menyesal. Lepas tu jadilah, orang Melayu panggil apa? Gila talak. Betul? Pusing rumah kawan tu. Pusing.
Pusing kalau talak 1, talak 2 boleh lagi, boleh rujuk. Kalau talak 3, itu lah. Nangis tak berlagu. Yang seterusnya haram, yang ke-9 haram wal mururu fil masjidi in khafat talwisahu. Lalu dalam masjid sekiranya dibimbangi mengotorkan masjid. Lalu ke dalam masjid sekiranya dibimbangi mengotorkan masjid. Maksudnya macam ni. Tadi duduk dalam masjid haram, kotor ke tak kotor haram. Tapi lalu dia masuk pintu ni, lalu keluar pintu ni. Ini dibolehkan sekiranya dia yakin tak akan menitik darah tu dalam masjid, tak kotor masjid. Tapi kalau dibimbangi darahnya menitik dalam masjid, itu haram. Jadi lalu ni haram kalau bimbang menitik darah tu dalam masjid. Zaman Rasulullah, masjid ni tak ada dinding. Rumah sahabat-sahabat di sekitar masjid, pintu menghadap ke arah masjid. Jadi sahabat isteri ni yang nak pergi ke rumah sebelah ni, dia masuk ke dalam masjid. Dia lalu gitu. Masjid ni tak ada dinding, ada tiang je. Bumbung, tiang. Itu masjid di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantai pun tak ada, lantai pasir je, tanah. Jadi perempuan ni dia lalu masuk. Jadi Nabi SAW benarkan. Tak ada masalah. Lalu ni Nabi tak larang. Walaupun dalam keadaan haid. Jadi ulama kata inilah. Maksudnya lalu yang tidak mengotorkan masjid. Kalau mengotorkan masjid tak boleh. Apa saja yang boleh menyebabkan masjid kotor, hukum dia haram. Apatah lagi bernajis, kotor pun haram. Air liur kita najis ke tak? Tak najis. Tapi kita duduk saja-saja, pam kita ludah. Ludah tuan-tuan semua. Bukan kahak, air liur je. Kahak tu memang tentu dah tak boleh. Hijau pula melekat kat dinding. Air liur je tuan-tuan semua. Tuan-tuan ada benda dalam mulut, tuan-tuan nak buang, pup tuan-tuan ludah, pup terpelanting benda tu atas lantai bersama dengan air liur tuan-tuan semua. Hukumnya haram. Benda kotor. Nabi SAW sebut al-buzaqu fil masjidi khati'ah. Berludah dalam masjid hukumnya khati'ah, dosa. Wa kafaratuhu dafnuha. Untuk hapuskan dosa tadi kena gali dan tanamkan kotoran tadi. Sebab lantai masjid Nabi itu dia tanah. Gali-gali tanam dalam tu. Sekarang nak tanam macam mana? Kapek. Macam mana tuan-tuan semua? Korek. Ambil lah, buang. Siapa kena buang? Tuan-tuan sendirilah hak buat tu buang. Ni dia pun dia ludah panggil Tok Syihab pula. Ni, buang ludah aku tadi. Oh, hebat nak. Haram tuan-tuan semua, haram. Kalau najis, lagi haram. Itu hadis Nabi di situ. Ulama kata, apatah lagi kalau najis. Air liur yang tak najis tu pun, air liur najis tak tuan-tuan semua? Tak najis. Air liur tak najis. Walaupun dia tidak najis, pun tetap tak boleh. Tu. Jadi beludah dalam masjid itu dikira sebagai haram. Jadi lalu dalam masjid, perempuan dalam haid, lalu pintu ni ke pintu sana, boleh lalu dengan syarat tidak dibimbangi menitik dalam masjid kotor. Kalau dibimbangi, maka hukumnya tetap haram lalu tu tadi. Duduk confirm, nitik ke tak nitik itu duduk. Jadi di dalam dua masalah inilah ramai orang kita terkeliru. Dia kata tak apa, yang penting tak menitik. Yang penting tak menitik itu lalu. Bukan duduk. Duduk menitik ke tak menitik tetap tak boleh. Tu dia keliru di situ. Dia ambil masalah lain, dia letak di masalah yang lain. Kena faham jelas tu. Yang menitik, kalau tak menitik tak apa tu, itu masalah lalu. Masalah duduk, tak ada kira menitik tak menitik, tetap tak boleh. Okey, itu insya-Allah. Ada satu lagi, saya sambung lepas azan lah. Kita azan dulu. Satu lagi perkara haram tu sebelum kita masuk bab lain. Azan dulu sekejap. Baik, tuan-tuan semua, kita sambung sekali lagi, satu lagi yang terakhir yang ada dalam matan kitab kita ini, wal istimta'u bima baina surrati war rukbati. Dan haram yang terakhir yang ke-10 iaitu berseronok, bersedap-sedapan oleh suami
di antara pusat dan ke lutut isteri tadi. Jadi kawasan larangan kita sebagai seorang suami ketika isteri dalam haid ialah di antara pusat hingga ke lutut. Tidak boleh disentuh tanpa berlapik. Sama ada sentuh dengan tangan ataupun berlaku persentuhan kulit. Jadi kalau, minta maaf, kalau tidur bersama, pastikan tidak berlaku persentuhan kulit ke kulit di antara pusat hingga ke lutut. Bersetubuh itu termasuklah dalam kategori ini. Apatah lagi persentuhan di antara kulit ke kulit yang antara pusat ke lutut. Bukan pusat dan lutut, lain. Antara pusat ke lutut. Nak faham tu? Antara pusat ke lutut. Kalau pusat dan lutut, itu lain. Pusat dengan lutut saja. Ni antara pusat ke lutut. Ketika isteri dalam haid, sentuh kulit dengan kulit tanpa berlapik, itu hukum dia haram. Kalau berlapik dengan kain, tak apa. Jadi bukan nak suruh tidur asing-asing, tapi musim waktu haid tu pakai elok-elok sikit lah makna waktu tidur tu. Jadi jangan berlaku persentuhan hak selain daripada tu, tak apa. Yang tak boleh persentuhannya kulit dengan kulit tu antara pusat ke lutut saja. Hukumnya haram. Baik, tengok kata ulama makruh, tengok saja. Sentuh haram, tengok makruh. Jadi tengok tak apa, sentuh je tak boleh. Ini kenapa? Ini untuk orang dah kahwin ni. Kan? Orang tak kahwin ni dia dengar je lah. Dia pun tak faham pun benda, apa benda ni kata dia. Jadi maknanya haram yang ke-10. Haram kepada siapa? Haram ke atas seorang suami. Jadi tak boleh lah. Kena ingat. Itu kawasan larangan. Di dalam syarah kitab ni, syarah Nailur Raja', dia kata ada yang satu lagi yang ke-11. Yang ke-11, haram yang ke-11 ke atas seorang yang datang haid ni ialah at-taharatu biniyati ta'abbud, bersuci dengan niat ibadat. Jadi orang yang datang haid, begitu juga datang nifas, tidak boleh dia bersuci, angkat hadas kecil ataupun angkat hadas besar, yakni berwudu ataupun mandi wajib dalam keadaan darah tu ada. Jadi muslimat tak boleh berwudu dalam waktu datang darah haid walaupun wudu untuk tidur. Tak boleh wudu, haram. Jadi cutilah sekejap, sebagaimana semayang cuti, baca Quran cuti, ambil semayang nak tidur pun cuti dalam waktu datang darah haid tu tadi. Ini antara benda yang selalu orang tanya, saya dah biasa nak tidur ambil air semayang ustaz, takkan tak boleh datang darah haid? Tak boleh, hukum dia haram. Sebagaimana semayang pun haram, tawaf pun haram, baca Quran pun haram, puasa pun haram, itu pun haram juga. Berhenti sementara. Takkan nak berhenti kata dia? Semayang pun boleh berhenti? Takkanlah wuduk untuk tidur tak boleh berhenti? Mana besar semayang atau wuduk untuk tidur? Saya nak tidur dalam keadaan suci, macam mana nak suci datang haid? Haid tu kan kotor. Tak boleh sucinya. Dia tak faham. Saya nak tidur dalam keadaan berwudu. Berwudu tu mana bersuci. Macam mana nak suci? Haid ada. Di situ silap faham. Jadi tak boleh, haram. Itu haram yang ke-11. Dia kata at-taharatu biniyati ta'abbud, yakni bersuci dengan niat ta'abbud, dengan niat ibadat. Tapi kalau ambil wuduk saja, bukan ambil wuduk, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tak niat, itu tak apa. Tapi ada ke orang nak basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, tak niat? Baik mandi terus. Nak niat itulah untuk dapat pahala. Tapi tak boleh. Kalau orang tanyalah, siapa tak boleh? Saya biasa buat. Jadi kita jawablah, semayang pun biasa buat. Kalau Allah Ta'ala kata tak boleh, tak boleh lah. Kan? Saya nak tidur dalam keadaan suci. Jawablah kepada dia, tak suci sebab ada haid. Mana sucinya? Haid itu kan kotor. Boleh? Itu jelas di situlah. Sebelah perkara ini haram ke atas orang yang satu lagi, ini untuk muslimat.
Bila datang darah nifas, lepas bersalin, nifas sama macam haid. Jadi sama juga, tak boleh mandi wajib lagi, walaupun bersalin. Sebab apa tak boleh mandi wajib? Sebab darah nifas tu masih ada lagi. Haram bersuci, ini haram mandi wajib dan berwuduk dengan niat ta'abbud. Jadi ada juga beberapa ustazah hajar, sampai ke pengetahuan saya, dia bagi tahu kalau dah bersalin, balik lepas tu, mandi dulu, mandi wajib. Sebab apa? Sebab bersalin tu salah satu perkara yang mewajibkan mandi wajib. Tapi kan dia ada darah haid tu, dia ada darah nifas tu. Mana boleh mandi lagi? Sebab apa? Sebab darah nifas, darah haid tu benda sama lah. Haram darah nifas, haram darah haid benda sama. Jadi tak boleh mandi lagi. Tunggu dulu, tunggu. Jangan mandi lagi, haram mandi tu. Bukan mandi tak boleh mandi, mandi wajib tak boleh. Mandilah. Takkan nak tunggu darah nifas habis 40 hari tu baru nak mandi, bau macam kebau lah. Kan? Mandi biasa boleh, mandi wajib tu tak bolehnya. Mandi hak ada niat. Sebab apa? Sebab dalam keadaan nifas tu dia ada lagi. Itu banyak jugalah silap faham di situ. Dia ada soalan ni, ada soalan tanya ni, ayat Quran yang ditampar di belakang kereta, belakang motosikal ni dikira tanggung ke? Tak kira tanggung. Sebab tu dia bukan dikira tanggung, dia kira tampal. Kan? Kita bawa tu tak dikira tanggung. Yang tanggung tu kalau kita bawa dalam beg duduk di badan kita, itu dikira tanggung. Kalau bawa Quran, kita bawa lori, Quran belakang, kena ambil wuduk lah. Tuan-tuan bawa lori trailer, bawa Quran. Tak, tu tak termasuk tanggung. Cuma saya nak nasihatkanlah, ayat Quran ni jangan tampal di kereta. Sebab tuan-tuan semua, kereta ni, tuan-tuan bukan letak bawah garaj 24 jam. Tuan-tuan pergi parking kat mana-mana, burung berak. Kena najis kat ayat Quran tu. Tuan-tuan lalu kat lumpur, terpercik pula najis-najis kat tepi jalan tu. Kena kat kereta kita. Jangan tampallah ayat Quran di kereta. Tak ada di zaman Nabi, sahabat-sahabat tampal ayat Quran di dahi unta, di dahi kuda, tak ada. Sebab apa? Sebab nak jaga kesucian ayat Quran tadi. Jadi kenapa kita nak tampal di kereta tu? Tak payahlah. Kita sebab kena najis tu, bimbang tu. Quran ni kena jaga kesucian dia. Bahkan jatuh dalam najis pun tak boleh. Kalau kita saja campak Quran tu, ambil ayat Quran tu, campak dalam najis, jadi murtad. Waliyadzubillah. Salah satu perkara yang menjadikan seseorang itu murtad ialah mencampakkan Quran dalam najis. Dengan sengaja lah. Kalau tak sengaja tu lain. Kan kita dah buang, tengok ada ayat Quran, ya Allah, kita ambil, itu tak sengaja. Jangan kata, murtad dah, murtad, mengucap balik. Dah lah. Itu tak sengaja. Ini memang dia sengaja ambil campak. Macam yang dibuat oleh tukar-tukar sihir. Dia nak dapat ilmu sihir tu, antaranya ialah dia ambil Quran dan dia kencing atas Quran tu. Untuk dapat ilmu sihir tu, antara caranya. Ada yang buat letak Quran kat kaki. Dia letak buat macam kasut ikat kaki, dia berjalan berapa, baru dapat ilmu sihir tadi. Itu semua tu jadi murtad belaka. Waliyadzubillah. Keluar daripada agama Islam. Okey? InsyaAllah. Jadi setakat ini saja dulu. Wallahu alam. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa bulan depan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbana 'allimna ma yanfa'una, Rabbana faqqihna faqqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.